Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayub bin Abdullah dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kuching Sarawak akan membentangkan perbandingan tahap keselesaan termal di dalam bangunan kediaman pelajar berkonsepkan IBS dan konvensional pada waktu malam. Secara ringkas pengenalan kajian, keadaan termal yang sesuai di dalam bangunan adalah penting kerana ia mempengaruhi keselesaan penghuni bangunan. Di samping itu, keselesaan termal juga memberi impak kepada penggunaan tenaga di dalam bangunan, produktiviti penghuni kediaman, kesan kesihatan dan kesejahteraan. Objektif kajian yang pertama adalah menganalisis cerapan suhu pada waktu malam bagi bangunan kediaman berkonsepkan IBS dan konvensional, dan objektif kedua adalah perbandingan keselesaan termal di antara pembinaan kediaman pelajar berkonsepkan IBS dan konvensional pada waktu malam. Skop kajian adalah jenis penggunaan semula jadi melalui pencerapan suhu, iaitu bangunan yang terlibat, Bumita dan Politeknik yang berlokasi di Pauh Perlis. Waktu cerapan adalah pada waktu malam sahaja di antara 7 sehingga 11 malam dan dalam keadaan bukaan tertutup. Baik, ini adalah teori kajian sehingga siap kajian ini. Metodologi kajian adalah kaedah kuantitatif, iaitu kaedah pencerapan di lapangan. Kaedah pencerapan suhu dibuat mengikut masa yang telah ditetapkan, iaitu pada setiap 15 minit, lepas tu diambil pada setiap setengah jam dan diambil pada setiap 1 jam. Baik, musim yang diambil adalah pada musim hujan dan musim panas, dan masa adalah merujuk kepada Ashri 55-2013, dan juga lokasi adalah lokasi kediaman di blok kediaman Bumita, satu blok kediaman di Universiti dan satu blok kediaman di Politeknik Pauh. Baik, alat yang digunakan untuk pengukuran ini adalah anemometer. Baik, ini adalah lokasi kajian yang dibuat, iaitu di Bumita Pauh, di Politeknik Pauh dan juga di Universiti Padang Besar. Hasil kajian adalah membuat perbandingan keselesaan termal di antara pembinaan kediaman pelajar berkonsepkan IBS dan konvensional. Adalah A. Analisis perbandingan purata suhu di antara bangunan berkonsepkan IBS dan konvensional. B. Nilai suhu operasi yang diterima bagi bangunan yang menggunakan sistem penggunaan semula jadi menurut Ashri 55-2013 dan jadual menentukan indeks ketidakselesaan. Graf menunjukkan analisis perbandingan purata suhu di antara bangunan IBS, Bumita dan konvensional Politeknik. Graf yang berwarna biru adalah bangunan IBS Bumita dan graf yang berwarna hitam adalah bangunan konvensional Politeknik. Paparan graf menunjukkan had penentuan yang dibenarkan merujuk kepada Ashri 2013. Hasil kajian menunjukkan bangunan Bumita berada pada had limit 90% diterima, manakala bangunan konvensional had limit suhu dalaman yang diterima hanya 80%. Graf menunjukkan indeks ketidakselesaan. Dapatan kajian menunjukkan bangunan konvensional berada pada zon kuning, iaitu pada kadar 43 dan diklasifikasikan tidak selesa. Manakala bangunan IBS berada di dalam zon hijau pada kadar 36, iaitu berada pada suhu sedikit kurang selesa. Kesimpulannya, berdasarkan keputusan purata suhu malam dan purata peratus kelembapan udara yang diperolehi oleh bangunan kediaman pelajar Bumita, kaedah IBS ialah 27.9 darjah Celsius dan 79.3%,
manakala bangunan kediaman pelajar politeknik konvensional ialah 30.56 darjah Celsius dan 82.2%. Merujuk kepada jadual indeks ketidakselesaan George Winterling 1978, menyatakan dari nilai kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa bangunan kediaman pelajar berkonsepkan IBS berada di dalam zon hijau iaitu suhu sedikit tidak selesa dan had kebolehterimaan suhu selesa pada kadar 90%. Manakala bagi bangunan kediaman pelajar berkonsepkan konvensional berada di dalam zon kuning iaitu suhu tidak selesa dan had kebolehterimaan ialah pada kadar 80%. Ini membuktikan bahawa tahap keselesaan termal pada waktu malam bagi bangunan berkonsepkan IBS lebih baik jika dibandingkan dengan bangunan kediaman berkonsepkan konvensional. Dapatan kajian digunakan sebagai penambahbaikan bagi pembinaan akan datang terhadap keselesaan termal pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan kediaman pelajar berkonsepkan IBS. Badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat di antaranya JKR, Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan, CIDB dan pihak-pihak kontraktor serta industri. Berikut adalah sebahagian rujukan yang digunakan pakai dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.